Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati atau kama qala rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang kita baca pada malam ni tuan-tuan, hadis yang pertama. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya habaq dah bulan lepas. Bulan ni saya ulang balik sebab saya tahu tuan-tuan ni jenis mengapai cepat lupa. Kuat mengapai, kuat juga lupa tuan-tuan ni. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an ni maklum-maklum dia tersenarai sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dah bulan lepas? Tak apa, tulis balik. Tak ada masalah, pahala menulis ya dapat. Ada 7 orang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang pertama, saya baca ikut turutan. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Sayyidatina Aisyah. Yang kelima yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh Sa'id Al-Khudri. 7 orang sahabat ni paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Yang kita baca malam ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata apa dia? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah kata, ni Nabi nak abang kat kita malam ni orang Tamaraka ni. Nabi nak kata apa dia? Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, hadis yang sahih. Hadis ni kita banyak dah dengar dah tuan-tuan. Nabi kata, sesiapa yang merentasi, mengharungi sebuah jalan. Ni macam tuan-tuan lah main malam ni, macam saya main malam ni. Jalan tu untuk apa? Untuk kita mencari ilmu. Sebab tu orang tanya kepada kita, ustaz, ni yang duk buat live Facebook ni ustaz lah ni daripada audio kuliah, ni daripada GSP pula dah. GSP, Geng Surau Putrajaya. GST lain gagal sampai telok. Ni Geng Surau Putrajaya. Lepas ni duk buat live ni ustaz, orang duk tengok ni, satu dunia duk tengok malam ni tuan-tuan. Beribu orang duk tengok malam ni. Orang yang tengok di rumah tu, lepas ni dapat tak pahala yang macam kita baca ni? Orang akan tanya. Yang pertama kita kena faham, hak duk tengok di rumah ni orang jauh. Ada yang daripada Kelantan, ada yang daripada Johor, ada yang daripada Kedah, ada yang daripada Penang. Tak kurang juga daripada East Ketambola. Duk tengok juga ni. Lepas ni jauh. Lepas bukan jenis hak kita ni. Hak ni kita sembang hak jauh. Jadi lepas dapat tak jalan ni, Nabi kata siapa yang menempuhi satu jalan untuk menuntut ilmu, termasuk yang duk tengok live di rumah sebab tak boleh nak hadir sebab lepas jauh. Cuma lepas tak dapat fadilat boleh i'tikaf lagu kita. Lepas tak dapat fadilat duk bertalaqi macam kita. Cuma lepas duduk di rumah, turut termasuk dalam golongan yang Nabi kata barang sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Termasuk orang lagu ni Allah Ta'ala nak bagi apa dia? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang macam ni Allah Ta'ala akan mempermudahkan di akhirat kelak jalan untuk mereka pergi ke syurga. Tuan-tuan, kita ni duduk di dunia ni, kita duduk menempuh satu jalan nak main mengaji. Main mengaji ni niat mengaji lah, jangan niat macam-macam. Ada niat malam ni dia kata aku seronok pergi masjid Tamarakan tu bukan siapa. Lepas mayang syuhada makan. Jimat duit aku malam-malam dia kata tambah game bujang. Sebab tu mereka dia bagi cadangan, kalau boleh tak kita up sikit buat nasi goreng ke. Mereka dia bagi up tu. Kita yang mana duk main mengaji ni tak kisah. Ada cucuk aku tibat.
Ada yang kepada dia. Tapi mereka tak. Kalau boleh lah, kami seronok main macam ni. Kalau boleh up sikit buat nasi goreng. Sebab apa? Jimat mereka punya belanja malam ni. Hak tu tak masuk main nak makan. Hak ni yang betul-betul main nak menuntut ilmu ni. Keterangan, tengok. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan. Nak garis pun dah kitab masjid. Kalau kitab nyeri boleh garis. Menuntut ilmu ni satu kewajipan. Makna pada wajib, kalau buat dapat pahala, saja-saja tinggal tambah masyarakat dapat dosa. Ni main menuntut ilmu ni tuan-tuan ni satu kewajipan. Ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Kata tu syekh kita, ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu ni pula ada dua jenis. Satu ilmu fardu ain, mengaji tauhid, mengaji fiqh. Yang ni ilmu fardu ain, nak kenal Allah, nak bagi faham Islam. Ngaji ilmu tauhid, nak kenal Allah. Kita ilmu tauhid pun tak tahu ke mana, tahu saja hid tak ada. Tuan-tuan, ini manusia ya Rab. Baru ni kita baca kitab apa baru ni tuan-tuan? Kalau saya tak silap saya 2-3 hari lepas ada juga live kita baca satu kitab. Bagaimana ulama kata ibadat yang kalau kamu buat tanpa mengenal Allah, ibadat tu Allah Ta'ala tak terima. Ini yang agak keras, pandangan yang agak tegas. Ada ulama yang agak keras, ada ulama yang agak tegas. Dia kata apa dia? Siapa yang buat ibadat dalam keadaan dia tak kenal Allah, ibadat dia Allah Ta'ala tak terima. Setengah pandangan ulama yang agak tegas. Bila saya kata setengah pandangan yang agak tegas, maknanya ada pandangan yang berbeza pada tu. Cuma ada ulama yang dia kata siapa yang buat ibadat tanpa dia mengenal Allah, ibadat dia Allah Ta'ala tak terima. Ini ada pandangan qaul ulama kata macam tu. Macam mana kita ni tuan-tuan? Hak duk semayang Allah berharam tak kenal. Sebab tu bila kita buat ibadat dalam keadaan kita tak kenal Allah, ibadat kita dia tak rasa dia tu, tahu dia tak rasa sedap, dia tak rasa aura bila buat ibadat. Sebab tu bila dibahaskan tentang mendapat khusyuk dalam ibadat, bila dibahaskan tentang mendapat khusyuk dalam ibadat ni, ulama kata di antara perkara yang menggagalkan kita untuk dapat khusyuk, salah satunya bila mana kita buat ibadat dalam keadaan kita tidak ada roh, sebab kita tidak kenal Allah. Sebab tu kena mengaji ilmu fardu ain. Yang pertama kita kena mengaji tauhid, nak bagi keyakinan kita tentang kewujudan Allah Ta'ala ni. Yang pertama. Lepas tu dah kita kenal Allah, mula buat ibadat, mengaji fiqh. Fiqh ni kena mengaji semua, daripada ibadat, munakahat, jinayat, muamalat, kena belajar semua. Ni kita mengaji takat ibadat ya tuan-tuan. Semayang, puasa, haji, umrah, zakat, habis. Payang, puasa, haji, umrah, zakat, habis. Tak pernah nak langkah pergi munakahat. Munakahat ni dia bukan takat hukum hakam berkaitan dengan kahwin. Bagaimana cara penjagaan isteri dia akan ajak. Bini kita ni dia ajak. Isteri dia ajak bagaimana penjagaan suami. Orang perempuan ni di antara jaga dia jangan duk cakap kasar dengan mereka. Dia ingat tu sampai kita mati. Betul tak maklum? Betul tak? Maklum-maklum ni taat tanya hangguk terus. Ada maklum tempat lain 2-3 kali kena tanya baru nak angguk. Tuan-tuan, orang perempuan ni tuan-tuan cakap satu perkataan kat mereka, dia ingat sampai mati. Sungguh. Tuan-tuan bergaduh dengan mereka, bergaduh-bergaduh tuan-tuan buat terbit satu kalam. Bodoh, dia ingat sampai mati bodoh tu. Padahal tuan-tuan sebut tahun 1986 dulu ni. Baru ni pergi sebut pula bodoh, dia boleh habaq tu tarikh kejadian, masa, tempat, waktu, habaq habis. Kita duk bergaduh dengan dia. Orang perempuan ni pun. Sebab tu kena mengaji munakahat. Dia nak ajak maklum cara nak faham suami ni lagu mana. Orang lelaki ni memang dah tak cakap banyak. Dia jadi pendam. Pendam sekali dia buat keluar maklum. Tarik telinga tak korek tahun lepas pun berjaya. Dia duk kacau kita. Kita tak mau.
Dia main duk kacau, dia main duk beletiak, main duk beletiak. Kita yang tak balas tu bukan sebab takut. Yang kita takut sebenarnya sagi kuat keluar, hang tak tahan. Dia duk asak kita, dia duk asak kita. Sekali kita awak keluar, hang tahu apa bodoh? Bodoh dia bagi tahu 86. Baru ni wak keluar dah bodoh tu. Kita ni jadi orang lagi sebut-sebut lupa. Tuan-tuan wak keluar pula baru ni. Hang ni bodoh. Tak kuih dia tak pinggan teriak. 2 kali dah kata kau orang bodoh. Kita lupa. Bila aku kata aku tak kata pun. Dulu abang tahu tak tahun 1986 13 Januari 9.30 malam di rumah mak abang kata cik bodoh. Tu dia ingat lah. Tuan-tuan kata pula dia simpan. Orang perempuan dia simpan. Lepas tu dia mula duk merepek. Kita nak main sembahyang Jumaat, kita tanya dia, baju dah iron ke dah hari? Iron dah. Kita pun ambil baju duk pakai, dia nak main pasang kancing baju kita. Mujuklah kahwin dengan orang bodoh ni, boleh kak jaga baju. Dia nak merepek lah. Dia duk merepek, kita tak mau kata apa. Sagi nak pergi sembahyang, nak lena. Mau duk bergaduh dengan dia, tak boleh lena lagi waktu orang baca khutbah. Kita pun habis-habis balik rumah, duk makan nasi. Dia main duk tepi. Orang perempuan biasa lah bini kita duk main teman kita makan nasi. Sedap sayang masak nak. Masak cara bodoh-bodoh. Dia nak merepek lagi tuan-tuan. Ni kata orang perempuan, bila mengaji bab munakahat, dia akan ajak kita macam mana nak bergaul dengan suami, macam mana nak bergaul dengan isteri, macam mana nak tackle hati mak pak mentua dan sebagainya. Lepas tu ajak pula mengaji bab jinayat. Yang ni orang kita bila dia tak faham, dia duk lawan siang malam bila orang nak buat hukum Allah ni. Dia duk lawan siang malam bila orang duk nak pertahankan hukum Allah ni. Dia duk lawan siang malam. Sebab apa? Dia tak faham. Kok nu lah tak boleh, kok ni lah tak boleh. Hukum Allah ni sokong dulu. Oh kok nu tak boleh, kok ni tak boleh. Sebab dia tak faham. Mai pula yang keempat, bab muamalat. Tak mengaji dah bab muamalat. Sebab tu bila hidup dalam negara kita yang bercampur orang bukan Islam dengan orang Islam, dia mula kuih habis dah tuan-tuan. Bab muamalat kita tak belajar. Akhirnya kita terjebak dengan riba. Lah ni tuan-tuan cuba tengok dalam pasaran kita lah ni. Macam-macam orang duk ajak kita. Macam-macam package orang duk buat untuk berhutang. Dia pergi naik kereta, dia berhenti kat traffic light, dia tengok satu iklan. Anda ingin mengeluarkan motosikal baru? Datanglah ke kedai kami, RM kosong muka. Dia buat dulu. Kita pun pergi dekat dia, Cina ni. Lu mau angkat motor baru lah? Ya, mau angkat motor baru lah. Motor aku pun buruk dah. Oh, muka berapa tu ke? Tak lah muka punya. Ni offer Chinese New Year punya. Lu angkat lah, lu bayar itu ke motor ni 180 lah setiap bulan lah. Lebih kurang 7 tahun. Tuan-tuan keramik, tuan-tuan belajar tak? Tuan-tuan tanya tak? Tuan-tuan pernah selidik tak? Aku nak ambil motor ni terlibat dengan riba ke tak? Contoh, saya bagi lagi. Boleh tak contoh? Tuan-tuan pergi berjalan. Pergi berjalan dekat supermarket. Satu orang, abang ni ambil pamphlet ni. Oh, ya ke? Ya. Macam mana ni ya? Macam mana ni ya? Dah ni ambil lah rumah, tak ada apa, tangkap gambar IC depan belakang, sign tepi, bagi kita buat pemotongan dalam akaun bank auto debit. Pernah dah kita rujuk ni, kita nak buat ni, saya tak kata apa, cuma saya nak buka minda. Pernah rujuk dah, aku nak beli ni Islami kedak ni, cara nak berhutang ni. Aku nak beli ni Islami kedak cara nak berhutang ni. Pernah tanya tak tuan-tuan? Kau tuan-tuan jenis ni, pantang orang sebut hutang, kira mau. Tak ada mendatang apa yang tak berhutang. TV berhutang, kosyen berhutang. Bila hidup dalam keadaan hutang, Islam ni dia suruh seminimum yang boleh elakkan daripada berhutang. Seminimum yang boleh. Tuan-tuan pernah tak bila orang offer kepada tuan-tuan satu package, yang ni boleh akak, yang ni berhutang. Ni kak nak tanya sikit, yang ni Islami ke tak? Tanya kawan yang nak berniaga tu. Ni Cina, dia tahu ke Islam ke dia Cina?
Pergi beli motor kat Cina. Token ni Islami ke tak? Islamai ni ikut mazhab Syafi'iyah. Dia boleh sebut lagu tu. Sebab tu kena belajar ni yang kata fardu ain. Yang kedua pula fardu kifayah. Ulama sebut seorang isteri bila dia nak belajar ilmu fardu ain, dia nak keluar daripada rumah, suami dia tak izin pun dia boleh keluar. Sebab dia nak belajar benda fardu ain. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Dia nak belajar tauhid, nak kenal Allah, suami dia tak izin, dia boleh keluar. Tapi bab fardu kifayah, dia wajib kena tanya suami dia. Abang, saya nak keluar ni nak pergi mana pula? Nak belajar, nak buat kek lapis Sarawak. Nanti nak buat abang gak boleh minta kedara. Tu kena tanya dia dulu. Dia kata tak payah keluar, jangan keluar. Tapi bila bab fardu ain, dia tak pergi keluar pun boleh. Jangan duk bodoh macam dia. Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf mempelajarinya. Ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid. Itu dia abang tu. Juga dipanggil sebagai ilmu ma'rifat. Ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifat termasuklah tu. Fiqh berkaitan dengan ilmu syariat, dan juga tasawuf berkaitan dengan ilmu hakikat. 3 ni kena belajar. Pertama, ilmu ma'rifat. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal nak beragama kena kenal Allah. Sebab apa kena kenal Allah? Sebab kita nak sembah Allah. Allah ni tuan-tuan, dia ada sifat wajib bagi dia, sifat harus bagi dia, sifat mustahil bagi dia. Kena belajar semua. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Sifat harus bagi Allah ada berapa? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? Kena kenal Allah. Lepas tu kena belajar tauhid. Belajar fiqh. Kenal Allah, kena buat ibadat. Dah siap dah ibadat, kita kena jaga hati kita pula menerusi ilmu tasawuf yang juga dipanggil sebagai ilmu hakikat. Dikira berdosa jika ada orang Islam tidak mempelajari 3 ilmu ni, dia kata. Tu Syekh kita kata. Mau ada di kalangan orang Islam yang tak mau belajar ni dikira berdosa. Kerana ia merupakan ilmu asas dan penting dalam amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Tuan-tuan, lah cuba tengok orang yang tak ada ilmu bercakap. Tuan-tuan cuba tengok dalam dunia lah ni, orang yang tak ada ilmu bercakap. Orang yang tidak ada asas ilmu agama ni bercakap. Saya tidak memeluk Islam, cuma saya dilahirkan dalam keadaan Islam. Tuan-tuan. Sebab apa orang panggil kita ni memeluk Islam? Saya memeluk Islam sebab orang ni bila dia peluk sesuatu benda, dia sayang benda tu. Tuan-tuan ada anak, sayang anak ni tak tahulah. Ada cucu lah, tuan-tuan ni banyak pakat ada cucu lah. Cucu mai daripada Kedah ni rumah, peluk cucu ni sampai bini terlupa. Sayang kita dengan cucu tu, kita peluk. Makna yang peluk ni satu benda yang kita sayang. Adakah benda yang kita benci kita peluk? Peluk dengan erat sayang tak cukup, cium cucu, peluk ni maknanya bila kita sayang Islam, tu yang dikatakan kita memeluk Islam. Sebab apa? Kita sayang Islam ni. Tapi bila tauhid tak belajar ilmu agama ni, sebab tu dia mula duk faham agama dengan kepala otak. Islam, nak memahami Islam wajib ada ilmu. Tu yang awal-awal kita baca ni bab ilmu. Nak faham Islam bukan dengan kepala otak hang. Nak kasar bunyi tu. Saya ni bukan dia bercakap dan saya bercakap bunyi kasar. Tarik balik. Nak faham agama tu bukan dengan kepala otak hang. Bagi 2. Kasar tak? Tarik balik. Lembut sikit. Nak faham agama ni bukan guna akal hang, bodoh. Lembut sikit. Nak faham agama ni mesti dengan ilmu. Tuan-tuan, kalau kita nak faham agama guna kepala otak ni, letih tuan-tuan. Letih. Puasa yang kita dah puasa siang, mesti apa? Puasa malam lah. Makan sup pukul 5 petang, sahur. Buka puasa 7.30 pagi esok. Kalau fikir dengan kepala otak. Yang tuan-tuan
Yang duk pergi buat umrah, duk pergi buat haji tu, yang duk pergi pusing Kaabah sampai sepeda tak boleh pakai, tu apa cerita? Cuba fikir dengan kepala otak. Hak nak buat ibadat kita bukan sepeda. Dia duk main dulu. Geli. Yang kali tamu api, takkan sepeda. Saya api pula bawa bulan 12. Kali pertama api, Allah tak geli orang tak pakai sepeda. Pak Long sebelah jawab, hang geli aku dah hidup tak nak pakai, tak geli apa benda kata. Cuba fikir Mak Long no, yang duk lebih pakai orang lelaki ni kain ihram 2 helai apa kedarah. Duk pergi pusing sampai kepala bau kena jaga tak boleh menyerong sikit. Sepeda tak boleh pakai, baju tak boleh pakai, bulu ketiak tu dia punya duk ada. Sampai duk kena jaga pentang larang sampai bulu luruh duk kena, Allah. Duk pergi kursus umrah ni, ustaz tu kata, nak masuk bilik yak ni kena tengok bagi habis lu clear mah. Baru mandi. Sehari habis mandi tengok pula bulu-bulu kita. Ni tak tengok dah pakai mandi, tetap bulu orang tu ada, hanya orang bayar, ustaz tu kata. Apa kena mengena umrah dengan bulu? Apa kena mengena umrah dengan sepeda? Nu yang pergi haji pula, duk wukuf di Arafah, duk cangak tu. Balik lena lah dekat hotel. Tu kalau nak fikir dengan kepala otak ni tak boleh. Agama ni hang tak boleh fikir dengan logik akal. Hang kena terima dengan ilmu. Sebab tu ilmu ni dia ada hubung kait dia dengan hidayah. Ilmu ni dia ada hubung kait dia dengan berkat. Sebab tu bila kita belajar ilmu, jangan kita biadab dengan ahli ilmu. Tuan-tuan, saya nak cakap sikit lah, orang nak setuju, tak mau setuju sudah, tu hak tuan-tuan lah. Tuan-tuan bebas nak bersetuju dengan saya dan tidak bersetuju pun bebas, silakan. Tidak ada paksaan dalam mengikut saya. Sistem pendidikan kita lah ni tuan-tuan sebenarnya tersasar dengan sistem yang diajar dalam Islam. Saya ambil, tuan-tuan cuba tengok para alim ulama dulu belajar. Sebelum mereka ni nak pergi ke universiti, mak bapak ni akan hantar pergi ke pondok dulu. Betul tak? Dulu ni pondok, lah pondok pun tak apa banyak dah. Banyak pondok darian ni lah ni. Pondok-pondok pengajian ni korang dah. Dulu dengan lah ni beza. Tok guru dulu dia jaga pondok, ngajak di pondok. Orang pergi hantar duit kat pondok. Tok guru lah kena keluar menyebut orang buat balik duit pergi ke pondok. Dulu orang mengaji jah 1, jah 2 sampai jah 6. Masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Habis Pak Senawi ke apa, dia hantar pergi pondok dulu, duduk 3-4 tahun. Habis pondok baru dia sambung pergi buat degree. Dia balik dia ada sijil, dia hormat ulama. Sebab di pondok sebelum dia nak ajak apa-apa, dia ajak adab dulu. Sebab adab ada kaitan dengan berkat mengaji ni. Dia ajak adab. Adab ni dia ada. Yang pertama adab dengan tempat kita mengaji. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok pondok-pondok dulu ni tuan-tuan. Lah pondok-pondok lah pun tak macam dulu dah. Tempat dia buruk, mengaji dia tak hebat mana, tapi budak tu ada berkat. Jaga pondok bagi elok, jangan duk buat lebih kurang. Ni tempat pengajian kita. Adab yang kedua pula, adab dengan guru. Budak-budak tu diterap khidmat dengan guru. Budak-budak lah tak ada. Mak bapak pun tak apa nak ajak adab anak-anak dengan guru. Tak ada. Yang ketiga, adab dengan kitab. Kita nak mengaji kitab kena ada adab. Sebelum nak buka kitab pergi ambil ayat semayang, letak kitab di tempat yang tinggi. Ni adab. Yang keempat, adab dengan sama-sama yang duk belajar ilmu. Bila diterapkan adab ni, baru budak ni dia ada berkat nak mengaji. Mengaji di pondok dia tak serupa dengan mengaji di universiti. Mengaji di universiti kononnya nak bahas ilmu sampai tahap kena cari salah ulama. Dalam memahami teks ayat ini, ulama ni dia tak berapa berjaya memahami teks ayat. Di sini pandangan ulama ni kita tak boleh pakai. Di sini pandangan imam kita tak boleh pakai. Akhirnya yang kedua mengaji jadi biadab dengan ulama. Alah, Imam Syafi'i pun lagu kita. Lagu apa? Imam Syafi'i itu apa Quran? Hang Quran pun tak apa. Mai duk condemn ulama. Ada satu baru ni orang dia ni mai duk condemn Habib Umar.
Dia kata ni kepala Syiah apa. Saya kata aku nak cakap lagu ni kat hang. Ustaz Nabi saya panggil hang padang dengan hang, korang jangan ulama aku panggil hang. Hang tengok hang dengan Habib Omar. Habib Omar tu banyak pegang tasbih, hang banyak pegang rokok. Sama ke? Hang tengok hang dengan Habib Omar yang hang dok condemn Habib Omar tu. Saya ni bukan ulama tuan-tuan, saya ni pun korang tuan-tuan je lah. Cuma saya tak boleh tengok orang duk hina ulama ni. Hang yang nak cakap nak condemn Habib Omar, hang teropong diri hang tu dulu. Teropong diri hang tu. Jenis tak sedar ke diri ni. Yang kawan tu tasbih kat tangan tak pernah lekang, hang pula rokok kat tangan tak pernah lekang. Cakap dua batang ni dia. Kawan tu tak ada cakap lagu hang tu merapu dana. Sebab apa? Dia pergi belajar daripada sekolah menengah terus sampai ke universiti. Dia tidak ada proses pendidikan. Dididik tu tak, diterbiah tu tak. Cuma dia hanya melalui proses pengajian, diajar ya. Faham tak tuan-tuan ni? Awak malam ni muka tuan-tuan je tak setuju dengan saya pun. Saya sidak masjid kan ni taman rakan kan taman musuh ni. Sebab tu dia mula Allah Ta'ala angkat keberkatan ilmu tu, Allah Ta'ala makin angkat. Sebab tu ni kata yang kata ilmu ni tuan-tuan, yang kata ilmu ni baik, dikira berdosa jika orang Islam tidak mempelajari tiga ilmu ni kerana merupakan ilmu asas yang penting dalam kehidupan seharian. Ilmu tauhid memastikan akidah kita selamat daripada kesesatan dan kesyirikan. Mengaji ilmu tauhid nak jaga diri kita daripada syirik. Ilmu fiqh untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, yakni mazmumah, dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah agar ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Mengaji tiga ilmu ni. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita mengaji tauhid, mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. Mengaji tasawuf ni lagu mana? Dia nak letakkan sifat tawaduk dalam diri. Dia nak letakkan dalam kita buat apa pun ada keikhlasan. Ikhlas kerana Allah. Semalam kita baca dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi di masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surau An-Na'im, orang semaju. Kita bicara bab ikhlas. Imam Nawawi kata ada 4 perkataan yang mudah dicakap tapi payah dibuat. Yang pertama apa dia? Yang pertama kata Imam Nawawi, yang senang dicakap paling payah nak dibuat, sabar. Sabar ni bercakap mudah, nak buat cukup payah. Kita jumpa satu orang ditimpa musibah, sabar lah kak nak. Cakap senang sabar, tapi kawan yang nak menanggung sabar tu bukannya senang. Yang kedua, redha. Cakap mudah, payah nak buat, redha. Redha lah, kita nak buat apa-apa redha. Yang ketiga, khusyuk. Senang cakap tuan-tuan, tapi payah nak dibuat. Yang keempat, ikhlas. Senang cakap, payah nak dibuat. Sebab tu nak dapat tahap ikhlas ni bukannya satu benda yang mudah. Nak dapat tahap ikhlas ni bukan satu benda yang senang. Nak dapat tahap ikhlas ni berat tuan-tuan. Sebab tu kita kena train, kena ajar. Yang nak dapat tahap ikhlas ni, 3 amalan ni kena, 3 ilmu ni kena duduk dalam kita. Yang pertama ilmu tauhid, hang kenal Allah, buat apa kerana Allah. Yang kedua ibadat, buat bagi elok. Yang ketiga, jangan duk niat untuk lain, niat untuk Allah. Itu dia kata ilmu fardu ain. Muka surat sebelah, muka 2. Ilmu fardu kifayah pula dia kata diwajibkan kepada sebahagian umat Islam saja. Ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Apabila ada sebahagian umat Islam mempelajarinya, maka gugurlah kefarduan itu kepada orang lain yang tidak mempelajarinya. Ilmu fardu kifayah ni, macam tuan-tuan duk faham, orang lain buat kita tak payah, terangkat kewajipan. Dia ni ilmu yang kita fardu juga, tapi kifayah, tak wajib kepada semua. Hanya diwajibkan kalau ada golongan yang tertentu dah buat,
kita ni dah terlepas, terangkat daripada kewajipan. Dia kata seperti apa dia? Mempelajari ilmu fiqh yang dalam-dalam. Tu. Kita ni mengaji takat asas. Yang tu nama dia fardu ain. Ni fiqh yang dalam tu. Tu tak payah. Pi sampai duk pi banding 4 mazhab, tu tak payah. Tu bukan ilmu fardu ain dah tu. Tu fardu kifayah. Mai duk ajak kita ni tak payah duk pegang pada mazhab. Mai duk ajak kita. Kononnya dia tu alim tapi bodoh piang. Tuan-tuan jangan duk terikat diri tuan-tuan dengan satu mazhab Imam Syafi'i. Bebaskan semua mazhab. Semua mazhab ni betul. Semua mazhab ni benar. Betul lah. Kita pun tak kata Hanafi, Maliki, Hambali itu tak betul. Cuma kita ni orang awam padan kan nak pergi mengaji 4 mazhab. Satu mazhab pun haram tak ketahuan. Tanya dia Pak Long mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i. Betul ke Syafi'i? Mereka kata dia pun tak yakin. Betul ke Syafi'i? Mereka kata mereka kata aku tu Pak Long mayang dah berapa apa tu? 5. Abang dia tu dengan Pak Long subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pak Long buat berapa? Ikut suka. Yang wajib 5 tapi dia buat ikut suka. Hari ni Pak Long mayang apa? Baru maghrib mak lain tak mayang kita dah. Tanya dia pula Pak Long sembahyang ikut mazhab apa? Syafi'i. Rukun sembahyang dah berapa? Kelam. Lagu tu tuan-tuan nak suruh dia pergi mengaji 4 mazhab, mampu terus. Ni duk ajak orang, tak apalah hampa alim pergi mengaji lah 4 mazhab. Jangan duk paksa orang awam dan jangan duk ajak orang awam ni macam hampa. Hampa tu alim, orang awam tak. Macam saya satu mazhab pun tak ketahuan, saya tak mengaji 4 mazhab. Mengaji yang ni bagi ketahuan, bagi habis lu. Dia umpama lagu ni lah, mazhab ni saya nak pergi tuan-tuan senang lah. Tuan-tuan nak pergi Kedah. Ni saya sekali ni habis kuliah nak balik Kedah ni. Maklum pergi Kedah. Orang duk kata, sekali naik highway terus pergi sampai Kedah. Kami tak mau terikat dengan satu jalan. Tak mau terikat tu jalan, kami bukan jampa taksub. Tu kata kita naik highway tu taksub. Kita pergi ikut suka hang nak naik kolah. Kalau naik satu jalan hampir ke Kedah 4 jam setengah sampai dah. Ni galak. Naik sampai dekat Tanjung Malim keluar, tak sampai Tanjung Karang. Ikut jalan biasa. Keluar pula masuk pula kok Kuala Kangsar, punya jauh. Keluar Kuala Kangsar berjalan sampai Gunung Semanggi ambil jalan ni. Orang pergi 4 jam, hang sampai 4 hari. Mbak hang tu tak erti. Lainlah orang yang pakar dalam perjalanan tu tak apalah. Sebab tu dia kata yang kata fardu kifayah ni, dia kata contohnya ilmu fiqh yang dalam-dalam, ilmu usul fiqh, mustalah hadis dan ilmu pertukangan, perubatan, pertanian, sains dan lain-lain. Hak tu dia kata ilmu fardu kifayah. Macam usul fiqh kita orang awam ni tak mengaji pun tak apa, mau ngaji pun tak faham. Macam ilmu mustalah hadis kita tak ada kita bukan dekat mustalah musnah hadis ya kita hadis pun haram tak apa. Ni tuan-tuan mengaji ni apa? 1 bulan 1 hadis apa lah maklum mau tara nak mati dapat 40 hadis tu tak malu sangat nak nyubat Nabi. Ilmu perubatan. Tapi ilmu perubatan mula ni tuan-tuan kalau boleh bagi mengaji anak-anak kita cerdik mengaji lah. Mai pakar ni. Alhamdulillah lah ni kita tengok ramai dah ada pakar otak, pakar ni ramai dah orang Melayu Islam kita. Nah yang orang Melayu Islam kita ni banyak ramai. Hak dalam pusat serenti pun ramai. Hak duduk bawah titi tu pun ramai, duduk dalam lokap pun ramai, duduk belanja penjara pun ramai. Ni mengaji pertukangan dan sebagainya dia kata. Ilmu fardu kifayah amat penting untuk melahirkan sejumlah pakar dalam bidang-bidang tertentu dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Yang tu ilmu fardu kifayah. Sungguhnya terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Kata syekh kita, ustaz kita yang karang kitab ni,
Kalau nak sembang bab hadis, bab ayat Quran, yang nak cerita tentang kelebihan ilmu, yang nak cerita tentang kelebihan mengaji ilmu ni banyak dia kata. Nak cerita malam ni tak habis. Cuma dia nak abang satu hadis ya malam ni dia kata. Antaranya majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga, raudhah. Semua tahu. Tapi mentaliti orang Melayu kita ni, bila dia pergi ke Madinah, nak beratuk masuk raudhah ni tuan-tuan, lagu nak mampuih punya teruk ni. Duduk dalam hotel ni tak boleh. Dia kata, aku tak boleh, aku nak pergi berdoa dalam raudhah. Awak, oh dia kata, tentu mustajabnya ilmu taman syurga. Ni, dalam masjid Taman Rakan malam ni pun ada raudhah juga, awak tak main. Tuan-tuan nampak tak mentaliti orang kita? Sebab tu, dia bila dia pergi Mekah, dia ni automatik jadi baik, jadi warak, jadi baik. Balik main Malaysia, dia ambil balik perangai huduh dekat KLA tu, pakai balik. Tuan-tuan ramai yang duk kata, ustaz, kita duduk di Mekah, duduk di Madinah ni ustaz, tak ada fikir apa, tenang hidup amoy. Tuan-tuan tahu sebab apa? Balik main Malaysia, hidup tak tenang. Sebab apa? Tuan-tuan duduk di Mekah, Madinah, tuan-tuan cuba tengok tuan-tuan punya jadual, tuan-tuan lagu mana? Tuan-tuan direct kira urusan diri kita dengan Allah, ya betul tak? Aku nak pergi masjid pukul berapa? Masuk tu pukul berapa? Sehari aku nak duduk dalam masjid, aku nak tawaf, aku nak buat ibadat. Sehari aku nak baca Quran. Jadual yang macam tu tuan-tuan tak buat di Malaysia. Tuan-tuan duduk di Malaysia ada, tuan-tuan fikir, hari ni Zuhur masuk ke apa? 10-15 minit sebelum nak masuk Zuhur, ada tak tuan-tuan dah mula kelang kabut main ambil yak sembahyang, duduk yang tikah dalam masjid? Tak ada. Rapat dia bagi dengan asal. Kira elok-elok salam belah kiri tu bila bang. Dia kata aku adik sikit pada Imam Syafi'i ya. Kawan dia kata awak. Dia kata ustaz abang Imam Syafi'i ayat sembahyang Isya tahan subuh, aku Zuhur tahan asar. Dia kata adik sikit dari Imam Syafi'i ya. Jadual dia tu dia tak buat. Lagu mana dia duduk di Mekah, jadual dia tu dia tak arrange macam mana dia duduk di Madinah. Sebab tu kita jadi serabut duduk di Mekah, tak ada fikir apa. Balik main hotel makan rehat pergi masjid, balik main hotel rehat makan pergi masjid. Api yang sah tak balik dah maghrib, pergi yang sah sekali balik Isya. Lepas tu ada sikit-sikit shopping, sikit-sikit hidup tenang. Duduk di Madinah, kira nak masuk raudhah ziarah Rasulullah. Tapi bila dia duduk di Malaysia, dia tak buat jadual tu, dia tak buat. Tak tahu pasal apa. Jadual tu dia tak buat. Sedangkan kita duduk dalam majlis ilmu ni juga salah satu daripada taman-taman syurga. Nak doa. Ni dia tempat nak mustajab. Dia kata, para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu, mendapat doa dari binatang-binatang, mendapat pahala yang besar melebihi pahala salat sunat 1 rakaat dan sebagainya. Oleh itu kata ustaz kita, hadirkanlah ke majlis-majlis ilmu yang diadakan dan beramallah dengan ilmu yang dipelajari, kerana ilmu tanpa amal mengundang kemurkaan Tuhan, yakni Allah. Tukar tu kalau boleh, Tuhan tu tukar buat Allah. Saya lebih suka guna perkataan Allah daripada Tuhan. Kalau ada pen tukar. Siapa yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia, dia mengundang kemurkaan daripada Allah. Sebab apa? Hang tahu tapi hang tak buat. Alim yang kata orang berilmu ni lagu mana? Ulama kata orang yang orang ni cukup dianggap dia berilmu bila mana dia tahu halal haram, dosa pahala, syurga neraka. Cukup dia dianggap sebagai orang berilmu. Kena apa ni? Pahala, dosa. Yang mana buat kalau dapat dosa, yang ni kalau buat dapat dosa tau, yang ni kalau buat dapat pahala tau. Yang kedua, syurga neraka. Kalau buat yang ni masuk syurga, kalau buat yang ni masuk neraka tau. Yang ni kalau buat halal, yang ni kalau buat haram. Dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram ni tau. Cukup dia anggap kawan tu berilmu. Sedangkan bila mana dia tahu kata yang tu ni halal, yang ni haram, tapi dia tak peduli, orang lagu ni mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tanpa ilmu pula tidak akan diterima. Dia kata buat amalan tapi ilmu tak ada, tak diterima. Sebab apa? Sebab dia dipanggil sebagai ikut-ikutan, taklid buta lagu tu. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua kita baca sikit lagi tuan-tuan. Boleh ke? Boleh nak tuan-tuan nampak teruk malam ni pasal apa ni?
Baik, hadis yang kedua tuan-tuan juga hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyya atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakatal mafrudata wa tasumu ramadana qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha atau kama qala muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bila baca hadis dia jumpa tentu mim ta fa qaf ain lam yaha alaih muttafaqun alaih. Makna hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis bila riwayat daripada Imam Bukhari ni dia cukup kuat dah. Bila baca hadis dia tulis rawahul Bukhari. Ada satu tu imam baru ni saya pergi mayang Jumaat, dia rawahul Bihari. Bihari kita serupa nak naik pergi jentik mulut tu. Mana ada Imam Bihari Bukhari. Tu imam ni pun kadang-kadang tak kata imam ustaz-ustaz di pejabat agama ni pun kadang-kadang nakal. Tulis khutbah main bahasa baru jenuh baca. Tambah lah pula dia jenis khutbah dia tak hantar tag dia pakai PDF ya. Leguni tu imam duduk atas mimbar. Bubuh pula integriti jenuh mengeja orang tua tu. Duk intek apa dia pula dah ni intek bawah kata nak bunyi ikut mana tu imam ni kata langkau langkau intensif insentif pening lagu tu kita muda pun tak faham. Arwah tu imam dekat dengan kampung saya tapi dia bukan kampung saya, dia sebelah Korea sebelah. Fakulti dia pergi baca fakultiti. Banyak universiti menawarkan fakultiti. Saya ni nak tergelak cerita ni, saya cerita 4 cerita 5 ni. Kata orang tua ni balas fakultiti lah. Hampa tulis payah sangat. Tu yang duk baca dadah heroin dia pergi baca heroin. Morfin kokain. Tak terkejut orang kan. Duk lena jaga mencarut apa pula dah tu imam kita ni kan. Peja heroin dia peja harawa amzah yanun. Tak baca kat mana orang tua tu. Harawa amzah yanun heroin. Hero. Lah kali dia tengok pok ni bukan tahu apa heroin, terkejut orang kan. Dia kata aku tak pernah dengar lagi dadah jenis heroin ni. Dia kata baik. Hadis riwayat Imam Bukhari malam ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah juga. Tuan-tuan tengok betapa banyaknya Abu Hurairah ni dalam meriwayatkan hadis. Banyak. Dia kata apa dia? Dia kata anna a'rabiyya atan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika kata Abu Hurairah, seorang Arab Badawi ni dia main jumpa dengan Nabi. Arab pendalaman ni. Arab ni tuan-tuan pergi ke Mekah. Cerita Mekah lah, kalau Mesir lagi kasar. Arab Mekah Madinah tu, di antara Mekah dengan Madinah lebih lembut daripada Mekah. Mekah kasar lagi. Tu pun kita tak sangka dah. Tuan-tuan tengok lepas duk bawa kereta tu pompen duk atas hotel tu tak dengar menatang dia, kerja dengar horn dia. Poin. Kita tak boleh bawa kereta belah tu. Turun terajam serah. Kita ni orang Melayu ni dia cukup sensitif dengan horn. Sebab tu kita di Malaysia orang ni beli kereta dia ada package. Ada yang beli kereta saja signal tak beli. Ada. Sebab tu dia bawa kereta dia tak reti bagi signal. Hak tu dia beli kereta tanpa signal, package dia mahal. Ada orang dia beli kereta dia beli signal, lampu dia tak beli. Ada yang beli horn dia tak beli. Suruh tekan horn pun dia tak mau sikit. Sikit lah. Mulut yang lebih nak haram, mulut yang lebih dalam kereta. Bini dia kata tekan lah horn, sikit lah dia pergi.
Arab tak, saya biasa naik teksi Arab. Saya kata apa boleh tak kalau tak tekan horn sehari? Dia kata apa? Fawallah, demi Allah, dia kata aku lebih rela bawa kereta tak ada break daripada bawa kereta tak ada horn, dia kata. Ni kata Arab ni gila tak gila kan? Hak tu baru Mekah. Duk pakai serban merah, duk buh gelung atas tu tu. Tuan-tuan cuba pergi ke Mesir lagi gila. Pergi ke Mesir. Ni jangan ada pergi sandang kau dinding ni, kayak kecil penuh. Dia angkat apa nama jubah, tenyih orang tu pergi dekat dinding, tak percaya ayat terjun keluar kan. Arab Mesir ni kasar dah. Pergi Arab Iraq lagi dahsyat. Dalam dunia ni tuan-tuan dibuat kajian, negara yang pemandu dia paling banyak guna horn, Iraq. Iraq. Tuan-tuan pergi Mekah tu, tuan-tuan pergi dah. Yang paling banyak saya sembang dengan Arab ni, dia kata entah kajian dibuat, yang paling banyak menggunakan horn yang semaksima diguna Iraq. Iraq paling banyak. Paling rendah guna horn tuan-tuan tahu di mana? Australia. Ni tak ada, dalam ni tak ada lah. Tak duduk tulis lah tu. Bukan berkaitan ilmu fardu ain pun lah tu. Tu info tambahan. Tu nak habaq perangai Arab. Tu pun kasar. Tambah Arab Badawi ni tuan-tuan, lagi dahsyat. Jenis Arab pendalaman. Dia bukan dia tahu apa. Kita kalau istilah di Malaysia, orang asli je lah. Orang asli. Orang asli ni dia perak. Dia bukan serupa Pok Ia Cocodi. Hak tu memperak dah kan. Tak pernah main ke KL Pok Ia kan. Mari lah. Aku duduk atas seorang Mana apa ya? Cocodi. Tu Cocodi tu baru main belah Kelantan. Ni pendalaman tu. Pendalaman tu. Orang asli tuan-tuan. Ada Ustaz Jakim. Mereka masuk buat dakwah pendalaman ni. Ustaz Jakim. Bila buat dakwah pendalaman ni, habis buat dakwah apa nak keluar ni, nak balik tangkap gambar lah. Tangkap gambar ni cerita ni tahun 90-an ni. Tangkap gambar apa? Seminggu lepas tu dia pergi hantar lah gambar tu pergi kat Tok Batin, ketua ni. Tok Batin ni pun dia pegang gambar. Dia heran tengok gambar dia. Saya tak nak ada cermin. Dia tengok. Lepas tanya ni Tok, dia tengok apa? Siapa ni? Dia tunjuk gambar dia, ni tanya siapa? Asal itu tak ada orang lain dah ni. Dia kata ni, ni mu, ni hang, ni hang, ni hang. Ni siapa ni? Huduh ni, siapa ni? Ustaz ni pun kata tutup lah. Dia kata tak huduh lagu ni kita, dia kata. Tak pernah tengok cermin. Boleh motor naik 3 orang, 4 orang. Motor naik 2 orang, dia balas naik 5. Ni gombak. Orang asli Gombak. Polis cerita. Saya duk cerita dalam ceramah ni bab orang asli pergi ceramah kat Gombak, polis tu cerita. Dia kata ni kenal kat saya Ustaz. Naik motor 5 orang dekat Gombak. Kita tahan tak berhenti. Kejar kita ke belakang sampai dia berhenti cabut switch. Oh, dia tanya awak yang ambil switch motor saya. Polis tu tanya awak, kita tahan tak berhenti. Dia kata nak berhenti apa penuh dah, dia kata kan. Ni kata orang asli ni. Arab Badawi ni lebih kurang lagu tu lah. Dia main-main dekat Nabi Arab Badawi ni. Faqala, dia main-main, dia tanya Nabi, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, ni nak tanya satu benda ni. Apa dia? Nak tanya apa dia? Apa amalan yang kamu boleh tunjuk mai dekat aku ya Rasulullah? Bila aku buat amalan tu, aku ni boleh masuk dalam syurga. Arab Badawi ni tanya, apa dia amalan? Habaq mai dekat aku, dullani, tunjuk mai dekat aku satu amalan. Idza amiltuhu, bila aku buat amalan tu, dakhaltul jannah, aku ni boleh masuk dalam syurga. Tunjuk mai amalan yang kalau ada macam tu, tunjuk mai kat aku. Satu amalan, bila aku buat amalan tu, aku ni boleh masuk dalam syurga. Ni yang kata para sahabah ridwanullah ni tuan-tuan. Orang yang hidup zaman Nabi ni mai cari amalan yang nak masuk dalam syurga. Qala, Nabi dengar, Nabi jawab dekat dia.
Dia ni bukan dia tak ada adab Arab Badawi ni, tapi mereka ni jadi orang pendalaman. Dia main straight the point. Dia minta dia habaq tu dia nak dengar. Nabi SAW bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama Nabi kata, semua ada 4, Nabi habaq yang pertama, ta'budullah, hang sembah Allah betul-betul, la tusyriku bihi syai'a, jangan hang duk syirikkan Allah dengan sesuatu. Hang sembah Allah, sembah betul-betul, hang jangan duk syirikkan Allah dengan sesuatu. Tak mau. Semalam kita sebut dekat surah An-Na'im, kita baca, tuan-tuan boleh tengok live semalam. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan buka Ar-Riyadah Studio, tuan-tuan tengok semalam live kita. Syirik ni ada 2. Yang pertama syirik besar, menyamakan Allah, mensekutukan Allah, itu syirik besar. Yang tu kita tak buat. Tapi Nabi kata yang aku paling bimbang dekat umat aku ni apa dia? Syirik kecil. Syirik kecil ni kita tak sedar ni. Asyirkul asghar, kita tak sedar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia syirik kecil yang tuan hamba kata tuan hamba takut sangat? Yang kamu kata kamu takut kena dekat umat kamu takut kena dekat kami ni, penyakit syirik yang dinamakan sebagai syirik kecil. Apa dia? Yang kata syirik kecil itu apa dia? Nabi kata riak. Riak. Tahu makna riak? Buat satu benda nak bagi orang tahu. Buat satu benda nak tunjuk ke orang. Hak ni pun penyakit ni, tak tahu tuan-tuan. Dia buat satu amal ibadah, dia suka orang nak tengok. Dia duduk seorang-seorang, dia tak buat benda, jadi imam. Duduk seorang-seorang, Allah baca pendek, mau jadi imam, ya Allah. Rakaat pertama Yasin cerah, biru muka makmum. Rakaat kedua duduk atas stretcher terus, makmum ni tidak. Kita kata ni baca bagi pendek, dia kata hampa ni lagu ni makan mau banyak, sembahyang tak mau panjang. Tapi dia pi mayang, kita pi tengok dia mayang kat rumah dia, Fatihah bagi 2. Dia mai jadi imam, Yasin cerah. Allah tuan-tuan. Tambah tuan-tuan nak tengok perangai lagu ni, tuan-tuan pi surah-surah RNR waktu mayang. Tuan-tuan tengok Allah, kita ni mujuk tak cabut selipar punggih kepala tu imam dia. Dah lah baca panjang. Kita duduk mangkit ni pukul 8 suku ni, baru rakaat kedua. Duduk pula surah Ar-Rahman, duduk fabi ayyi ala. Nak aram ni bila nak habis? Kita ni kawan dia duduk sebelah hatu yang aku tak mau semayang ke ni, dia dah lambat. Duduk fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Duduk tak habis duduk fabi ayyi a. Habis 3 rakaat. Kita ni berpeluh ni 8.20 baru duduk panggil, duduk tahiyat, tak panggil salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun mangkit putih seluar. Astaghfirullahalazim. Duduk pejam mata lagu tu lah. Kata dia ni satgi kasut aku duduk dalam mulut dah. Tak apalah, bagi dia nak istighfar. Habis tu Allahumma antas salam. Amoi baroi. Kita ni wa minkas salam. Lagu duk pejam mata. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Habis tak apa. Ilahana ya rabbana subhanallah. Habis tak apa, kita dah sabar lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis semua. Afdalu zikri fa'lam an. Ni kata kepala otak dia ni sama akal dia ni tak boleh pakainya. Otak ni sama kecil dengan belut tu. Hei, kita duk kata dia ni, habis tu tak habis lagi duk Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin. Oh, duk baca doa pula dah. Habis kata dia pergi doa kat puak Iraq, dia pergi doa kat puak Syria, kena balik pin apa nama Myanmar, balik Myanmar singgah kat selatan tai. Habis selatan tai dia lajak pula naik pergi Singapura. Habis Singapura, oh lupa Afghanistan. Kata dia duk pergi. Kita ni 10 minit lagi. Hak ni kata dia buat ni, dia tak. Hang buat untuk apa dia? Buat untuk apa? Kita nak tanya buat ni untuk apa, tuan-tuan?
Tambah dalam dunia fitnah, dunia la ni pula, ni duk ada Facebook, semua nak tunjuk ke orang. Tunjuk ke orang untuk apa? Nak tunjuk ni untuk apa? Oh, sebagai motivasi. Motivasi dia ada hak ni melampau dah ni. Supaya kita jangan, tuan-tuan, kita ni satu benda kalau orang tengok, orang boleh terasa tak seronok, jangan duk buat. Tu Nabi tak bagi buat. Walaupun benda tu benda peribadi kita, tapi kalau kita duk suka menunjuk kerana perbuatan kita, akhirnya boleh membuka ruang orang duk buat dosa. Tutup. Tu dalam istilah agama dipanggil sebagai sadduz zara'i'. Kena mengaji. Tutup jalan, tutup lubang yang nak membawa kepada perbalahan, kehancuran, kemudaratan. Tutup. Ni kata jangan kita duk riak. Nabi takut umat dia kena penyakit tu. Dipanggil sebagai syirik yang kecil. Yang kedua Nabi kata wa tuqimus salah. Balik jaga semayang 5 waktu bagi clear. Tak larat nak buat sunat, jaga hak 5 waktu ni bagi clear. Sebab tu tuan-tuan, kita ni ramai orang tamarakan ni pun saya rasa jenis ni ada juga. Ada tak jenis main bulan Ramadan puasa tak tinggal, semayang tak buat? Ada tak? Jawab ikhlas, jangan nak bohong saya bulan 2. Ada tak maklum? Jenis semayang tak pernah buat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni tak nak buat. Tapi duha, apa ni puasa tak nak tinggal. Kawan saya seorang, subuh tak nak semayang, duha tak nak tinggal. Itu mencacah merbawa ke Kharit Timur. Ni jenis tak semayang. Nabi kata balik jaga semayang 5 waktu tu bagi elok. Wa tu'tis zakatil mafruḍah. Wah keluar zakat yang wajib, wah keluar. Bagi hak Allah tu bagi ke Allah, jangan duk ambil. Kita ambil hak kita dia. Wa tasumur Ramadan, puasa bulan Ramadan. Qala wallazi nafsi bi yadihi la azidu ala hadha. Dia ni pergi bersumpah depan Nabi, dia kata aku tak tambah dah. Falamma walla, lepas tu dia pun belah pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok lagu tu, Nabi kata pada dia, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Nabi kata dekat sahabat yang ada dekat Nabi pada waktu tu, siapa nak tengok seorang lelaki ahli syurga, hamba tengok dia. Nabi kata. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, itu radhiyallahu an, sesungguhnya seorang Arab Badawi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, Arab Badawi itu mai, dia kata kepada dia, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku melakukannya aku akan dapat masuk ke dalam syurga. Baginda bersabda, hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Badawi itu berkata, Arab Badawi itulah, demi diriku yang di dalam kuasaannya aku tidak akan menambah ibadat sunat di atas perkara yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Setelah beliau berpaling, baginda bersabda, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki di kalangan ahli syurga, maka lihatlah orang ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa yang kita pilih untuk membaca hadis ini, tuan-tuan? Sebab di antara tanda kasih sayang dan kecintaan seorang umat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan membaca hadis. Bukan takat baca dia. Di antara hak kita ni juga baca hadis, beramal dengan hadis, hafal hadis ni. Yang nombor 2 ni mungkin panjang, tuan-tuan ni. Nombor 2 ni panjang. Tapi yang nombor 1 tu saya rasa boleh hafal ikut sebulan. Maklum boleh hafal 2 baris itu sebulan. Mau tak boleh makan kismis minda. Kismis tu cerdik kita ada. Kan? Orang ni duk anggap makan kismis minda tu, kismis minda ni tuan-tuan tu ikhtiar. Ada orang dia duk anggap, dia kata ni duk jual agama. Tak, kita bukan jual agama, kita jual kismis. Bacalah ayat-ayat syifa, bacalah ayat-ayat penerang hati. Mudah-mudahan yang makan tu Allah Ta'ala terangkan hati, mudah-mudahan. Allah Ta'ala tak terang pun nak kata apa. Ayat penerang hati ni jangan kata betul, pergi ambil ustaz ni, pergi tak dalam tangki ayat tu kat rumah tu, suruh jampi tangki tu. Kira bukan dekat dia minum, dia mandi apa semua dengan ayat penawar tu. Allah Ta'ala tak bagi nak kata apa.
ikhtiar lah. Boleh apa dah kot maklum nak? Apa lah sementara nak mati ni bagi ada lah 3-40 hadis dalam kepala tuan-tuan. Taklah malu sangat dah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak ni, insya-Allah tuan-tuan.